Selamat datang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Apa kabar semua? Tentunya Anda bahagia. Walau bagaimanapun ada orang-orang yang tetap lebih bahagia. Manakan tidak bahagia, beliau sempat menapau 8 portfolio dalam pentadbiran di tempat yang dimenangi. Ikuti terus ulasan kali ini. Saudara-saudara sekalian, seminggu selepas PRN yang telah selesai baru-baru ini, akhirnya Exco Kerajaan Negeri Kedah diumumkan dengan muktamad pada hari ini. Namun demikian, yang menggemparkan seluruh rakyat Malaysia, pemerhati politik, bahkan para pengkritik politik adalah apabila keputusan diumumkan oleh Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Sanusi Maknor, untuk barisan Exco yang telah diumumkan oleh beliau memang menggemparkan. Manakan tidak, sebelum membentangkan ataupun mengumumkan barisan Exco tersebut, beliau tidak disangka langsung Sanusi akan melakukan perkara ini. Masa kempen, Sanusi menibai ataupun tibai Perdana Menteri yang ke-10. Lepas menang, tapau 8 portfolio, Sanusi kena sindir. Itulah dia tajuk daripada Harapan Daily yang pastinya akan menjadi buah mulut kepada semua orang, terutamanya para pemerhati politik yang mengikuti perkembangan politik tanah air, termasuklah para peminat Sanusi Maknor. Adakah Anda adalah peminat beliau? Sekiranya Anda adalah peminat beliau, Anda pasti juga terkedu dan terkesima apabila mengetahui bahawa seorang menteri besar, selain memegang jawatan menteri besar, turut memegang 8 portfolio. Bayangkan saudara-saudara sekalian. Saya tak berapa pasti, tetapi setakat yang saya perhatikan dalam politik Malaysia, setakat saya bermula menjadi pemerhati politik bebas Malaysia, saya dapati ini kali pertama seorang menteri besar memegang jawatan menteri besar dan memegang 8 portfolio. Bayangkan, persoalan besar daripada netizen ialah, mampukah Sanusi Maknor memegang jawatan sebegitu banyak? Cukupkah tangan beliau untuk menangani masalah-masalah, menyelesaikan dalam masalah dalam portfolio, 8 portfolio tersebut? Tak tahulah apa pendapat kamu semua, tapi sila tinggalkan dalam ruangan komen Anda. Apa pendapat Anda dengan tajuk ini? Masa kempen tibai Perdana Menteri ke-10 iaitu Anwar Ibrahim. Tapi lepas menang, tapau pula 8 portfolio. Berbeza dengan Majlis Angkat Sumpah Jawatan dan Ikrar Aku Janji sebagai Exco Kerajaan Negeri Selangor, lain pula reaksi orang ramai untuk Kedah. Media sosial dibanjiri dengan kritikan dan sindiran terhadap Menteri Besar Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknor. Reaksi itu susulan rekod Sanusi memegang portfolio terbesar, iaitu 8 berbanding 7, ketika beliau mengangkat sumpah jawatan pada tahun 2020 yang lalu. 2020 dia memegang 7 portfolio. Kali ini 8 portfolio. Bukankah itu sesuatu yang luar biasa? Wah, nanti di atas meja beliau, selain daripada tertulis Menteri Besar Kedah, akan tertulis juga di bahagian bawah senarai tugasan portfolio-portfolio yang dipegang oleh Sanusi sebanyak 8. Ahli Dewan Undangan Negeri Jeneri itu memegang portfolio. Pertama, perancang negeri. Kedua, hal ehwal tanah. Ketiga, mineral dan geoscience. Keempat, hasil bumi. Kelima, keuangan. Keenam, syarikat berkaitan kerajaan. Ketujuh, Majlis Tindakan Ekonomi Negeri dan Pembangunan Kedah 2035, dan yang terakhir, kerjasama luar. Rata-rata komentar umum menyindir Sanusi yang semasa kempen pilihan raya negeri lalu membidas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang turut memegang portfolio Menteri Keuangan selain Perdana Menteri. Ada netizen menulis dalam ruangan komen mengatakan, hebat Sanusi Menteri Besar Kedah ni. Masa kempen, depa tibai Perdana Menteri ke-10 Anwar Ibrahim kau-kau. Lepas menang, depa pulun kau-kau juga.
8 portfolio sekali sapu. Hulaweh 8 sekali sapu, kata seorang lagi netizen. Steady Menteri Besar 8 portfolio, gaji pun masuk. Demikian komentar warganet. Malah ada yang membandingkan dengan 5 portfolio sahaja yang dipegang oleh Menteri Besar Terengganu, Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar. Adun Ru Rendang itu memegang 5 portfolio, yaitu ekonomi, keuangan, pelaburan, tanah dan sumber asli. Molopong jelah yang lain-lain tu. Baki baru bagi exco lain, bijak nusini. Tu dia, holobanya, tu bukan apa. Sebab tak ada tokoh lain dah, kata seorang lagi penulis dalam ruangan komen di media sosial. Ada juga netizen yang menulis, bolehkah tu pegang banyak-banyak portfolio? Tak peningkah, usik netizen lain. Tidak kurang juga sinisnya apabila ramai yang menyeru nama penolong Setiausaha Agung PAS, Muhammad Syahir Sulaiman, yang pernah berdebat dengan Menteri Ekonomi Rafizi Ramli awal bulan ini. Suruh ahli parlimen bacok, Syahir datang ke Kedah. Kat sana dari imam sampai gali kubur orang yang sama. Perli pengguna Facebook Kasmani Saghir Ahmad. Saudara-saudara sekalian, ini adalah kejutan Sanusi Maknor yang pastinya menggemparkan dunia politik Malaysia. Bayangkan, dia memegang rekod setakat ini, seorang menteri besar dengan 8 portfolio. Persoalan besar, sama seperti yang ditanyakan oleh para netizen sebentar tadi, mampukah Sanusi melaksanakan tanggungjawab besar sebagai menteri besar, ditambah lagi dengan 8 portfolio tersebut. Bayangkan kalau setiap portfolio itu melaksanakan mesyuarat. Berapa waktukah mesyuarat yang perlu beliau hadiri? Tambah lagi sebagai menteri besar. Jadi nanti nak buat keputusan siapa kalau beliau tidak dapat bersama dalam mesyuarat tersebut. Ini perlu difikirkan sebenar-benarnya. Sedalam-dalamnya, apa kesan apabila seorang pribadi, seorang menteri besar memegang terlalu banyak portfolio. Dan pastinya ini juga akan menimbulkan rasa tak puas hati daripada kalangan ahli Dewan Undangan Negeri Bersatu yang menurut laporan yang kita terima menunjukkan bahawa Parti Bersatu tak puas hati kerana hanya diberi 3 portfolio exco. Pada masa yang sama, Sanusi pula sapu 8 portfolio. Sebelum kita berpisah, sila tinggalkan komen Anda untuk isu kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen dan tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Ada beberapa isu yang kini tular di media sosial. Ada yang mula meramalkan, kalau dulu mereka ramal konon, Perikatan Nasional meramalkan kononnya, Anwar Ibrahim akan tumbang pada bulan Ogos ini. Nampaknya bulan Ogos dah hampir habis. Bulannya pun dah hampir habis. Tak juga tumbang-tumbang Anwar Ibrahim. Ini menjadi pertanyaan kita. Suka sangat mereka meramal, kata netizen, menumbangkan kerajaan yang pasti tidak akan tumbang-tumbang. Tapi yang menjadi persoalan netizen pada waktu ini di media sosial ialah, adakah pada bulan September atau Ogos ini Perikatan Nasional pula yang akan bubar, kata mereka. Kalau sebelum ini yang diramalkan Anwar Ibrahim yang akan tumbang, kini netizen mula meramal bahawa Perikatan Nasional tak lama lagi akan tumbang, akan bubar, kata mereka. Menjadi persoalan ialah kenapa mereka menyebut Perikatan Nasional bakal bubar. Itu menjadi persoalan besar kepada kita semua. Rupa-rupanya ini semua bertitik tolak daripada beberapa laporan dalam media yang menyatakan bahawa Bersatu tidak puas hati dengan pemberian bilangan jawatan atau exco di Kedah. Sanusi pula masih lagi enggan memberikan sebarang kenyataan berkaitan ketidakpuasan Parti Bersatu, pemimpin Bersatu yang hanya mendapat dalam berita kita terima yang terkini 3 jawatan exco. Apakah cara Sanusi untuk meredahkan keadaan ini? Tapi yang menjadi persoalan netizen ialah, adakah dengan isu besar seperti ini
Menunjukkan dua perkara, kata mereka. Pertama, memang saling memerlukan kuasa, atau memang gila kuasa, kata mereka, ataukah parti gabungan Perikatan Nasional ini akan bubar apabila lanjut pertelingkahan antara Bersatu dan PAS ini, kata mereka. Karena untuk pengetahuan kita semua, dalam PRN baru-baru ini sebenarnya di Kedah, tanpa ada kelibat parti Bersatu pun, PAS mampu menawan Kedah dengan majoriti muda. Sejarah tercipta apabila PAS dengan hanya walaupun PAS tidak bersatu dalam parti atau bergabung dengan Bersatu dan tidak berada dalam Perikatan Nasional, katalah PAS bergerak sendirian secara solo di Kedah, PAS tetap dapat memerintah Kedah. Jadi, adakah dengan ini, kata mereka, PAS akan mula terfikir untuk meninggalkan Bersatu bergerak bebas? Karena yang kita tahu sekarang ini 3 buah negeri, yaitu Kelantan, Terengganu, dan Kedah, tanpa ada gabungan dengan Bersatu pun, PAS masih boleh memerintah di negeri tersebut. Saudara-saudara sekalian, ada juga netizen mereka kata, mungkinkah PAS akan mula memikirkan alternatif baru untuk bekerja sama pula dengan Anwar Ibrahim? Tiada yang mustahil dalam dunia politik. Hari ini kita dapat satu laporan daripada Harapan Daily, Bersatu PAS seakan berebut jawatan Exco Kedah. Bersatu dan PAS yang menguasai negeri atau kerajaan Kedah, susulan keputusan PRN baru-baru ini dilihat sedang berebut jawatan Exco. Parti Bunga Raya, yaitu Bersatu, dikatakan tidak puas hati apabila hanya 3 jawatan Exco diperuntukkan berbanding 5 wakil mereka sebelum PRN baru-baru ini. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Kayu Hitam, Halimatun Sadia saat dijangka dilantik semula ke jawatan Exco selain 2 muka baharu daripada Bersatu, lapor Berita Harian. Berkemungkinan besar 2 lagi Adun mewakili Bersatu itu. Yang akan dilantik adalah Adun Suka Menanti dan juga Adun Kubang Rotan. BH memetik sumber dalam Bersatu berkata, pihaknya kesal apabila hanya 3 wakil parti itu bakal dilantik ke jawatan Exco selepas menyumbang 11 kerusi dalam kemenangan PN di Kedah pada 12 Ogos lalu. Kata mereka, kami sangat kecewa dan kesal apabila dimaklumkan hanya diperuntukkan 3 jawatan Exco, sedangkan pada penggal lalu kami diberikan 5 jawatan termasuk Speaker Dewan Undangan Negeri Dun Kedah, kata mereka lagi. Kami tidak mahu apa yang berlaku di Kelantan dan Terengganu apabila hanya masing-masing 1 jawatan Exco diberikan kepada wakil Bersatu. Sedangkan kami sama-sama bekerja untuk Perikatan Nasional di negeri terbabit, kata mereka lagi. Lapor BH Online sebagai dikata memetik. Dalam keputusan PRN Kedah pada minggu lalu, Perikatan Nasional memenangi 33 daripada 36 kerusi Dewan Undangan Negeri Dun, sekaligus menerajui pentadbiran Kerajaan Negeri Kedah. Daripada 33 kerusi itu, Bersatu menang di 11 kerusi Dewan Undangan Negeri, yaitu Air Hangat, Kuah, Kota Seputih, Bukit Kayu Hitam, Suka Menanti, dan Kubang Rotan. Turut dimenangi Bersatu adalah Sungai Tiang, Guar Cempedak, Bayu, dan Lunas. Saudara-saudara sekalian, ini memang mengejutkan kita semua. Belum pun sampai sebulan selepas kemenangan dalam PRN, Parti Bersatu dan juga Parti PAS mula kelihatan ada masalah berkaitan dengan perebutan jawatan Exco Kedah ini. Apa pendapat kamu semua? Adakah benar dakwaan netizen bahwa PAS akan menceraikan Bersatu dengan talak 5? Ataupun adakah Bersatu pula yang akan melepaskan talak kepada parti PAS? Dan bertahan lamakah Perikatan Nasional ini? Persoalan itu Anda jawab sendiri. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Isu paling hangat pada pagi ini ialah pertanyaan,
Adakah Tun Mahathir Mohamad akan masuk parti PAS selepas PRN baru-baru ini? Ini semua apabila timbul persoalan di mana hala tuju proklamasi orang Melayu atau POM yang baru-baru ini diperjuangkan kononnya oleh Mahathir Mohamad. Dan persoalan itu akan dijawab sebentar lagi. Sila ikuti terus ulasan kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Saudara-saudara sekalian, ditulis oleh Sabudin Hussein, ini penerangan yang paling jelas dan paling tepat untuk Anda sebarkan kepada ramai orang berkaitan dengan hala tuju perjuangan Tun Mahathir Mohamad yang semakin hari semakin selepas proklamasi Melayu menyepi. Adakah Mahathir Mohamad akan menyertai PAS? Di sebalik keputusan PRN yang memperlihatkan Perikatan Nasional khususnya Parti PAS berjaya memperoleh majoriti undi Melayu, dalam masa yang sama juga, ia juga adalah berita pedih buat Tun Mahathir Mohamad yang memperjuangkan proklamasi orang Melayu POM. Tampak kelompok itu terlibat dalam kempen cubaan meletakkan 17 nama sebagai calon tidak diendahkan. Tiada mana-mana pemimpinnya termasuk Tun Mahathir yang turun padang berkempen. Malah, POM tidak pun menjadi sebutan sesiapa yang bertanding sama ada bersatu atau PAS dalam pilihan raya baru-baru ini. Hakikatnya, Perikatan Nasional tetap berjaya meletakkan dirinya sebagai pencabar unggul kepada Pakatan Harapan dan Barisan Nasional. Lalu, kemana perjuangan POM selepas ini? Kalau diteliti, perjuangan POM ini digerakkan hanya setelah Tun Mahathir yang sebelumnya bersama Pejuang dan GTA kalah dengan parah pada PRU 15 yang lalu. Untuk itu, sekurang-kurangnya ada dua tujuan POM itu digerakkan. Pertama, untuk menekan dan menjatuhkan Anwar Ibrahim yang merupakan musuh Tun Mahathir dan telah berkali-kali cuba dihalang oleh Tun Mahathir untuk menjadi Perdana Menteri. Kedua, untuk memperlihatkan Tun Mahathir masih relevan dalam dunia politik negara serta menjadikan dirinya ada tiket untuk bersama-sama dengan Perikatan Nasional yang merupakan satu-satunya blok pembangkang yang ada dalam negara ini. Berdasarkan keputusan PRU 15 di mana semua calon pejuang telah pun kalah teruk dan hilang deposit, Tun Mahathir sedar beliau tidak boleh lagi berjuang melalui blok ketiga, terutama dalam usahanya yang tidak pernah berhenti mahu menjatuhkan Anwar. Namun, untuk beliau terus bersama Perikatan Nasional, tentu ada sedikit rasa malu dalam dirinya. Berikutan Muhyiddin yang pernah memecatnya daripada bersatu itu dapatlah dilindungi kononnya demi membela nasib orang-orang Melayu. Untuk beliau terus bersama PN, tentu Mahathir ada sedikit rasa malu dalam dirinya berikutan perbalahannya dengan Muhyiddin Yassin pada tahun 2020 lalu selepas berlakunya peristiwa langkah Sheraton. Jadi setidak-tidaknya dengan menggagaskan POM, Proklamasi Orang Melayu, rasa malu untuk kembali bertaut dengan Muhyiddin yang pernah memecatnya daripada bersatu itu dapatlah dilindungi. Kononnya demi untuk membela nasib orang-orang Melayu. Itulah yang terjadi di mana setelah sedikit sebanyak menggerakkan POM dengan pelbagai aktiviti, Tun Mahathir akhirnya membuka mulut dan menyatakan sedia bekerjasama dengan Muhyiddin. Kedua-dua mereka telah bertemu sebelum PRN itu. Pun begitu, berikutan Muhyiddin kekal sejuk dan tidak menunjukkan jiwa sepenuh hati dalam pertemuan itu. Begitu juga dengan Hamzah Zainuddin selaku Ketua Pembangkang dan Setiausaha Agung PN atau Bersatu turut tidak berlebih-lebihan dalam memberi respon kepada proklamasi orang Melayu dan Tun Mahathir. Sudahnya tiada apa-apa jalinan kerjasama yang berjaya terbina. Sebelum penamaan calon, seorang utusan proklamasi orang Melayu atau POM telah datang menemui Hamzah dengan membawa
17 nama bagi dipertimbangkan sebagai calon Perikatan Nasional dalam PRN atas tiket PN. Malamnya, tiada satupun nama yang dihantar itu diberi pertimbangan oleh Perikatan Nasional. Maka dengan itu, walaupun sebelum ini, POM agak riuh rendah dengan pelbagai program dan mengeluarkan kenyataan atas banyak isu, disebabkan tidak berjaya menumpang sebagai calon atas nama PN itu, mereka akhirnya senyap sunyi dan langsung tidak berbunyi sepanjang tempo kempen PRN diadakan. Pendek kata, dengan tidak ada wakil POM menjadi calon, seterusnya tidak turun membantu berkempen, dan POM juga tidak disebut sepanjang kempen, gagasan perjuangan Tun Mahathir itu pada hakikatnya telah dilupakan terus ketika kempen PRN lalu. Artinya, walaupun PN berjaya memenangi majoriti undi Melayu dan menawan sebagian besar kawasan Melayu, ia bukanlah disebabkan oleh proklamasi orang Melayu. Jauh sekali ada cop jari peranan daripada Tun Mahathir atas kejayaan PN itu. Sekali lagi, ke mana POM selepas ini? Terutama Tun Mahathir tentunya belum padam lagi gairahnya daripada mahu menjatuhkan Anwar Ibrahim. Apakah sebagai pilihan akhir setelah tiada lagi pilihan, Tun Mahathir akhirnya akan menyertai PAS? Itu persoalan besar yang akan terjawab tidak lama lagi. Sekian dulu, sila tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe bagi yang belum tekan butang subscribe untuk membantu mengembangkan channel ini. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu video yang paling menggembirakan pastinya umat Islam, dipetik daripada negaramerdeka.com. Tular video Anwar mengislamkan saudara baru di Klang undang pujian netizen. Saudara-saudara sekalian, kalau ada yang mengatakan bahawa Anwar Ibrahim tidak memperjuangkan Islam, itu adalah kata-kata yang salah. Kerana terbukti Anwar Ibrahim memperjuangkan Islam, sehingga kan berjaya mengislamkan saudara baru di Klang dan kini mendapat pujian netizen. Tak tahulah daripada sebelah nanti apa pula komen mereka terhadap video tersebut. Harap-harap mereka dapat menerimanya dengan hati yang terbuka dan turut akan mencontohi dan memuji Datuk Seri Anwar Ibrahim. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengajar ucapan kalimah syahadah kepada seorang lelaki yang baru memeluk Islam hari ini. Acara itu dijalankan di Masjid Ar-Rahimah Klang selepas beliau menunaikan solat Jumaat bersama jemaah di sekitar kawasan itu. Lelaki warga negara Malaysia berusia 27 tahun itu dikenali sebagai Muhammad Anwar Kartiban selepas memeluk Islam. Turut hadir sama Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, Menteri Besar Selangor Datuk Seri Aminuddin Sari dan Ketua Polis Negara Tan Sri Razarudin Hussein. Terdahulu Anwar sebelum itu antara pemimpin yang melawat keluarga mangsa yang terlibat dengan nahas pesawat terhempas di Hospital Tengku Puan Rahimah HTAR. Beliau sebelum ini dijadual menunaikan solat Jumaat di Seri Petaling, tetapi memilih Masjid Ar-Rahimah Klang selepas bergegas ke HTAR. Saudara-saudara sekalian, ada video yang memaparkan perbuatan ataupun kejadian tersebut. Anda boleh menontonnya di negaramerdeka.com. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini keputusan dan ini pendedahan Tun Mahathir Mohamad yang tak tahulah Anda setuju atau tidak, Anda suka atau tidak, yang pastinya mengejutkan kita semua. Tun Mahathir ini walaupun dah berusia 98 tahun, masih lagi tak berhenti berpolitik, masih lagi tak berhenti menyerang musuh politik beliau. Ada netizen mula mengatakan bahawa Tun Mahathir tolonglah berhenti daripada berpolitik. Ini masanya untuk berehat, kata mereka. Ada juga netizen
netizen yang menulis supaya Tun Mahathir menumpukan pada amal jariah. Dan mereka kata, tindakan Tun Mahathir menyerang musuh politik seperti ini tidak membantu memajukan Malaysia, tetapi hanya akan menambahkan lagi ketidakstabilan Malaysia, kata mereka. Ada yang menulis, Tun Mahathir mungkin hanya akan berhenti apabila apa yang dia sukai tercapai, kata mereka. Selagi tak tercapai, dia akan tak berhenti menyerang dan menyerang, bahkan dalam politik. Hari ini dipetik daripada negaramerdeka.com dengan tajuk Tun Mahathir kata Zahid tak layak langsung kekal Presiden UMNO. Dengan persoalan daripada Tun Mahathir ini, dengan kenyataan daripada Tun Mahathir ini, yaitu Zahid tak layak langsung kekal Presiden UMNO, nak tanyalah satu soalan, siapakah yang layak jadi Presiden UMNO? Pada pendapat anda, siapa yang layak Presiden UMNO menurut anda? Kerana sebenarnya, menurut saya, salah satu sebabnya kelangsungan UMNO sejak kekalahan teruk 2018 ialah kerana kekuatan dan kekentalan pribadi Zahid Hamidi. Meskipun diserang bertubi-tubi, diserang habis-habisan, dipukul sehabis-habisnya, Zahid Hamidi masih kekal setia bersama dengan UMNO dan masih lagi berjuang untuk memulihkan UMNO. Walaupun ramai orang dah meninggalkan UMNO, pindah parti, tinggalkan parti, lompat sana sini, tapi Zahid tak mahu meninggalkan UMNO, bahkan berjuang bersama UMNO. Telah dikabarkan UMNO cuba mahu dibubarkan oleh Tun Mahathir dan juga Muhyiddin menurut Anwar Ibrahim, tetapi Zahid tetap perjuangkan UMNO. Jadi nak persoalkan sekarang ini, balik semula kepada Tun Mahathir. Pada pendapat dia, siapakah yang layak jadi Presiden UMNO kalau bukan Zahid? Takkanlah Tun Mahathir nak jadi Presiden UMNO semula. Tapi adakah itu mustahil? Dalam politik, tiada yang mustahil. Tiada mustahil Tun Mahathir nak jadi Presiden UMNO sekali lagi. Bekas Presiden UMNO, Tun Dr. Mahathir Mohamad, menyindir Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi sebagai tidak layak untuk terus berada di kerusi Presiden parti itu, di sebalik banyak desakan supaya beliau berundur pada waktu ini. Menurut Dr. Mahathir, beliau sedar rakyat dan ahli UMNO menolak kepimpinannya dan berharap Zahid berundur daripada jawatan yang dipegangnya kini. Menurut Tun Mahathir, Zahid tak layak langsung sebagai Presiden UMNO. Ada banyak tuduhan dikenakan terhadap dia, kata Mahathir lagi. Zahid merasakan yang dia tidak akan dihukum jika dia pegang jawatan sebagai timbalan Perdana Menteri. Dia berharap tidak akan dihadapkan ke mahkamah. Saya berharap tidak ada pengaruh lain yang cuba menyelamatkan dia. Jangan pula kata kes Tan Sri Muhyiddin Yassin boleh digugurkan, maka dia juga boleh. Kes kedua-duanya tidak sama, kata beliau lagi. Dr. Mahathir berkata demikian semasa ditemui pada satu sidang media yang diadakan di Yayasan Akal Al-Bukhari di sini hari ini. Selain itu, ditanya mengenai kegoyahan struktur dan institusi UMNO kini, Dr. Mahathir mengkritik parti tersebut yang semakin rosak kerana wujud amalan Case is King. Kita lihat UMNO sebagai sebuah parti yang disokong oleh rakyat seluruh negara suatu ketika dahulu, sehingga kita dapat tewaskan British mencapai kemerdekaan. Malah, pembangunan juga berlaku di zaman pentadbiran UMNO. Namun kini ada kelangan pemimpin yang tak utamakan perjuangan UMNO terdahulu dan mengamalkan Case is King yang akhirnya merosakkan parti. Sejak itu kita lihat prestasi UMNO turun merundum. Daripada dahulu ada majoriti yang kuat semasa jadi kerajaan, sekarang ini dipandang hina oleh ahli-ahli parti sendiri. Ini bukan UMNO yang ditubuh, tetapi disabotaj oleh individu-individu yang mempunyai perjuangan berlainan, kata Mahathir lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini cerita yang tak pernah kita tahu berkaitan dengan nahas pesawat terhempas yang berlaku baru-baru ini di Elmina. Kita dengar pelbagai edisi ataupun pelbagai cerita-cerita yang tak tahulah mana satu yang benar. Tetapi yang ini sudah dimasukkan dalam
berita dan media di negaramerdeka.com. Anda pasti tahu salah seorang daripada mangsa maut di dalam insiden kapal terhempas itu ialah seorang pemandu motosikal, yaitu rider, yang turut sama nahas dalam kejadian tersebut. Dan lebih menyayat hati lagi ialah apabila keadaan tubuh beliau tular dalam media sosial yang mana telah dijilat api. Ini satu pendedahan daripada seorang saksi yang melihat sendiri di depan mata bagaimana kejadian itu berlaku. Menurut saksi, dia berkata, rider tersebut merangkak menyebut nama Allah. Saksi terkilan tak boleh tidur kerana gagal menyelamatkan rider nahas Elmina. Salah seorang saksi berkongsi video berhubung insiden pesawat ringan dari Langkawi ke Shah Alam yang terhempas pada petang semalam di Elmina Shah Alam dalam akaun TikTok miliknya. Ed Effendi yang sedang memandu lori di lokasi kejadian berasa terkilan kerana gagal menyelamatkan mangsa seorang penunggang motosikal yang meminta bantuan selepas pesawat tersebut terjatuh sehingga meragut 10 nyawa. Jadi benarlah cerita-cerita kabar-kabar angin yang kita dengar sebelum ini mengatakan bahawa rider yang terkorban ini sebenarnya terkorban kerana dijilat api, kerana mungkin terkena percikan api yang sangat besar seperti yang kita lihat di dalam video tersebut. Ed Effendi menceritakannya kerana beliau berada di sana sebagai saksi utama. Menerusi video berdurasi 1 minit 20 saat itu, dia ternampak mangsa iaitu Muhammad Hafiz Muhammad Saleh, 32 tahun, merangkak menjauhkan diri dari motor yang terbakar. Tanpa membuang masa, dia segera turun dari lori dan mencapai alat pemadam api selepas melihat mangsa yang juga bekerja sebagai penghantar bungkusan dalam keadaan terbakar, manakala rakannya di tempat duduk penumpang menghubungi talian kecemasan. Walau bagaimanapun, kerana kekurangan alat pemadam api yang dibawanya itu, gagal untuk memadamkan api pada badan mangsa yang masih merangkak, cuba untuk menyelamatkan diri. Assalamualaikum, selamat petang. Pesawat terhempas depan mata saya dan saya turun dari lori terdengar arwah minta tolong. Saya ambil pemadam api yang ada di dalam lori dan terus pergi dekat arwah. Masa tu arwah masih bergerak dan saya terus pergi dekat arwah tembak pemadam api. Tapi pemadam api saya tak cukup untuk padam api di badan arwah, tulisnya di ruangan caption semalam. Pada masa sama, Ed Effendi turut menceritakan detik menyedihkan apabila mendengar mangsa menyebut kalimah Allah sebelum meninggal dunia, sekaligus membuatkan dirinya agak terkesan dengan insiden berkenaan. Dia jerit sebut Allah. Al-Fatihah buat rider orang kampung saya, kata salah seorang daripada yang menulis komen di dalam ruangan atau hantaran tersebut. Ada juga yang menulis iaitu Effendi, ya Allah betul katuan, maafkan saya tak mampu buat yang terbaik. Time tu dia jerit minta tolong dan saya sebut nama Allah. Dia sebut nama Allah tapi saya tolong tak dapat selamat, kata beliau. Dia juga menulis, ada juga yang menulis dalam ruangan komen, masih terdengar suara arwah. Mesti trauma, tak apa bang, awak dah cuba yang terbaik tapi Allah sayang dia lagi, kata seorang penulis dalam ruangan Twitter tersebut. Ya, kata Effendi, masih terasa arwah panggil minta tolong. Ada juga yang memberikan komen tak sanggup tengok arwah merangkak. Ada yang menulis, you have done your part. Thank you sebab tolong arwah rider tu, katanya. Dan dibalas oleh Effendi dengan menulis, terima kasih, namun saya tak sanggup tengok arwah merangkak sebut nama Allah tolong, kata beliau. Memetik laporan berita harian pula, jenazah Muhammad Hafiz dilaporkan dalam keadaan lengkap meskipun bahagian wajahnya kurang sempurna. Sekian dulu untuk kali ini. Kita bersama-sama mendoakan supaya semua keluarga mangsa dalam keadaan yang bersabar, tenang, dan semuanya berjalan seperti yang dirancang. Sekian dulu untuk kali ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye.
Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, ini satu kejutan luar biasa daripada anak Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri kita, yaitu Nurul Izzah. Lama tak bercakap, lama tak muncul, bahkan tidak dicalonkan dalam pilihan raya PRN 2023 yang lepas. Dan disangkakan, ramai menyangka bahwa Nurul Izzah mungkin akan dicalonkan di Dewan Undangan Negeri di Pulau Pinang ataupun di Selangor atau Negeri Sembilan. Namun demikian, apa yang berlaku tidak dicalonkan. Kenapa? Mungkin beliau memerlukan masa rehat karena kita tahu beliau baru saja melahirkan cahaya mata beberapa bulan tahun lepas kalau saya tak silap, dan mungkin ini waktunya untuk muhasabah diri. Walau bagaimanapun, kita memang menanti apa yang mahu dikatakan atau apa ulasan komen daripada Nurul Izzah apabila PRN selesai. Sebab kita tahu Nurul Izzah mempunyai aura yang sama seperti bapaknya, yaitu Anwar Ibrahim. Beliau mempunyai credibility, aura, dan integriti yang hampir sama seperti Anwar Ibrahim. Dan saya tidak heran dan saya pun tak akan terkejut kalau satu hari nanti Nurul Izzah boleh menjadi Perdana Menteri wanita pertama di Malaysia. Dan kita akan berbangga kalau itu yang berlaku, karena kita juga meyakini bahwa wanita boleh membawa Malaysia satu tingkat lebih maju lagi. Naib Presiden PKR Nurul Izzah Anwar baru-baru ini menyarankan kerajaan agar segera menambah baik komunikasi kerajaan dalam menyampaikan maklumat kepada rakyat. Sesuai dengan kebimbangan Nurul Izzah, aspek komunikasi adalah perkara nombor satu perlu segera dirombak. Ini amat diperlukan menurut Sabudin.com. Katanya, perkara itu perlu dilakukan selain untuk mendepani serta melawan politik ekstremisme dan rasuah yang terus menyengat. Ia juga perlu dalam usaha untuk melaksana agenda reformasi, memastikan ekonomi rakyat bertambah baik, mendekati dan menjiwai anak muda serta pengundi wanita, kata Nurul Izzah. Saya menyertai chorus desakan agar agensi komunikasi kerajaan diperkukuh supaya inisiatif kejayaan dan usaha murni kerajaan perpaduan sampai terus kepada rakyat. Jangan lupa, pertarungan akan tiba lagi nanti, maka usaha memenangi hati dan mendengar denyut jantung rakyat harus berjalan terus, katanya dalam catatan di Instagram. Sebagaimana banyak pihak sudah bercakap bahwa antara punca keputusan tidak memberangsangkan dicapai PHBN dalam PRN baru-baru ini adalah kelemahan komunikasi, penerangan dan penyampaian maklumat kepada rakyat. Nurul Izzah juga nampaknya sedar hakikat tersebut. Seiring dengan saranan serta kesedaran Nurul Izzah ini, saya ingin berkongsi pengalaman yang tanpa sengaja saya lalui sehari sebelum pengundian PRN baru-baru ini. Ketika menghadiri sebuah jamuan di rumah seorang kenalan pada Jumaat malam 11 Ogos lalu, sekumpulan orang antara 6 atau 7 orang yang duduk semeja dengan saya berbual-bual tentang pengundian yang akan berlangsung pada esok harinya. Seorang daripada mereka berkata, harapannya ialah mahu melihat keputusan PRN itu nanti mampu menjatuhkan kerajaan perpaduan pimpinan Anwar Ibrahim. Mereka yang lain yang mendengar kata-kata itu nampaknya bersetuju dengan perkara itu dan mengangguk-angguk sambil menikmati makanan yang dihidangkan. Saya kemudian menyampuk dengan mengatakan PRN ini hanya pilihan raya peringkat negeri dan tidak mungkin atau tidak mampu menukar kedudukan kerajaan di kerajaan pusat atau peringkat pusat, biar apa sekalipun keputusannya. Seorang yang lain pula berkata, masalah utama PH ialah mereka tidak ternampak berbuat apa-apa sejak 8 bulan memegang kuasa, dan itulah sebabnya pertukaran kerajaan begitu diperlukan. Ketika itu, saya tidak membalas panjang, cuma berkata, banyak sebenarnya yang dilakukan kerajaan. Walaupun panjang lagi perbualan di meja makan selepas itu,
Tetapi kata-kata PH tidak ternampak berbuat apa-apa sejak 8 bulan memegang kuasa amat membekas dalam fikiran saya. Diikuti pula sepanjang di meja makan itu, kegairahan mereka berbual akhirnya melihat kerajaan perpaduan dijatuhkan begitu bersemarak sekali. Sejak itu saya sering berfikir, kenapa masih ada yang sampai tidak nampak apa yang dilakukan oleh kerajaan untuk rakyat sejak 8 bulan lalu? Apakah mereka memang sedia membenci PH atau Anwar, lalu menutup mata dan telinga kepada apa juga maklumat yang diterima? Apapun keadaannya yang nyata, inilah satu petanda lemahnya komunikasi dan sistem penyampaian maklumat daripada kerajaan kepada rakyat. Kalau maklumat sampai kepada mereka, tidak mungkin ada seseorang yang waras, akal dan berakal tergamak untuk berkata, PH tidak nampak berbuat apa-apa secara terbuka, walhal banyak sekali kebaikan di depan mata telah dilakukan oleh kerajaan perpaduan ini. Sama ada mereka membenci PH, tidak menonton televisyen, tidak membaca akhbar atau tidak memiliki akaun media sosial, sepatutnya mesti ada kaedah bagaimana sesuatu maklumat dan kebaikan kerajaan dapat disampaikan kepada rakyat. Jika maklumat tentang tarik puasa atau hari raya boleh sampai kepada rakyat, tak kira walau di mana mereka berada, tidak ada sebab kebaikan kerajaan atau jawapan kepada fitnah-fitnah tidak boleh disampaikan. Bukankah kerajaan ada pelbagai saluran media, daripada televisyen, radio, akhbar, portal berita, media sosial, dan pelbagai lagi. Selain itu, ada pula pelbagai jentera parti berkaitan komunikasi dan penerangan, di mana semua itu dalam membantu kerajaan. Ringkas cerita, susulan serangan berpenjangan kepada kerajaan perpaduan sejak 8 bulan lalu diikuti keputusan PRN 6 negeri baru-baru ini, jika ia merupakan wake up call agar segera bangun dan berlari untuk bekerja, maka perubahan dan rombakan yang paling awal wajib dilakukan ialah berkaitan komunikasi, penyampaian maklumat dan menjawab segala macam fitnah yang bertebaran. Dalam konteks komunikasi tersebut, mereka yang sedia ada daripada yang berjawatan menteri, ketua agensi, ketua pengarah dan lain-lainnya, semua itu harus segera diperbaiki, ditukar, diganti atau dipecat mengikut keperluan dan kesesuaian, asal Anwar dapat dielakkan daripada ditumbangkan. Tanpa keberanian melakukan sesuatu yang drastik dan luar biasa, keputusan PRU 16 4 tahun lagi tidak akan jauh berbeza dengan PRN baru-baru ini. Ditulis oleh Sabudin Hussein 19 Ogos 2023. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.